Guys, did you hear about the new football season? This all might be just I don't know. Yeah, I heard you say that before. Let's go and check it out. Really? Okay. Ladies and gentlemen, we are approaching Clifton.
Assalamualaikum. Najwa dengar ke? Waalaikumsalam. Kejap-kejap Oi. Masya Allah cantiknya makeup. Tak makeup, lepas tu campur filter ni. Astagfirullah. Oi. Okey, apa khabar, sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Macam mana nak tengok muka ni? Muka penat? Nampak tak? Oh, muka akak tak jelas ke apa? Oh. Dia macam ni. Wait. I don't really know how to even change the layout? Yeah. Does anyone here know? Everyone. Ada ke siapa-siapa? Saya minta maaf lah. Saya baru je nak live ni. Macam mana nak betulkan setting? Because I cannot see your face. Oh, you cannot see my beautiful face today. Gurau. Tak, Mam. Kalau ada viewers yang tahu macam mana nak adjust layout, just let me know lah kan. So nanti kita cuba lah kan. So apa-apa pun kita dah janji untuk mula pukul 10.30 kan. So saya pun kita cuba je lah. At least kalau kat sini pun kita simpan recording pun muka Najwa besar. Yang sebab yang keutamaannya adalah kita punya tetamu. Kan? Tetamu kita hari ni kan. So macam susah nak dapat Najwa ni. Bukan senang kalau viewers nak tahu kan. Kita nak lock dia kan apa semua, tekan pada logo 2 kepala bahagian bawah. Oh, okay. 2 kepala Bismillahirrahmanirrahim. Dia takut. Okay. Tekan and then what happened? Lepas tu? Tekan logo yang ada 2 kepala bahagian bawah. Okay, dah tekan. Lepas tu dia keluar live together and then this one ke? Bismillah. Kita cuba. Kita cuba. Kita tak tahu. Ini yang besar. Najwa yang besar pula. Najwa yang kecil pula. Dia macam bukan boleh ke yang live yang bawah? Yang satu tu. Mungkin abang Tak. Sekejap. Setting ke? Bismillah. Oh, ada ni. Great layout. Sekejap. Guest viewer will see layout change immediately. Switch. Boleh dah. Okay ke macam ni? Okay ke? Much better kan? Macam adil. Dua-dua kan? Tahu much better. Alhamdulillah. Okay. Suara saya. Besar suara Suara jelas Aduh, hai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So sebelum kita mula, kita nak cakap dengan penonton semua yang hari ni tajuk kita adalah lelaki dan perempuan boleh berkawan ke? Kan? So agak-agak boleh berkawan ke? So boleh komen dekat bawah tu. Korang setuju tak lelaki dengan perempuan boleh berkawan ke tak? So tu satu benda. Dan sebelum ni kita ada macam blast, poster dan sebagainya. So untuk pengetahuan Najwa juga, kita ada dapat beberapa respon lah daripada Google Form. Tapi itu tak tahu nama. Kita letak nama samaran je kat situ. So nanti kita akan baca satu persatu lah. Boleh Najwa? Boleh. Saya rasa itu lagi itu lagi macam lagi best lah engagement dia, sebab kita dapat terus jawab orang punya respon kan. Tak setuju nanti jatuh sayang. Atin Azira. Kan, tapi tak apa. Kita tengok macam mana kita punya boleh macam mana. Mungkin ada Najwa pengalaman sendiri kan. So sebelum kita mula, saya nak intro dulu. Kita punya kalau yang bawah-bawah viewers kalau rasa nak share pengalaman ke kan, cerita lah apa benda kot, kot lah tiba-tiba sebelum ni betul. So itulah. So kalau macam ada pengalaman yang rasa nak share pasal antara lelaki dan perempuan sebelum ni kena friendzone ke, kita tahu kan? Tak tahu. Sebab lelaki dengan perempuan ni pada Najwa sendiri, Najwa rasa topik ni sensitif ke tidak? Topik ni sensitif ke tak? Okay, so sebelum tu terima kasih for inviting me. Okay, terus bagi tahu kan.
So lelaki dan perempuan, soalan ni sensitif ke tak? Bagi saya tak sensitif pun. Because benda tu memang orang kata memang terjadi pun di mana-mana lah sebenarnya. Ada Betul. dengan kawan lelaki dan perempuan berkawan. Cuma isu ni akan jadi sensitif bila berkaitan dengan orang yang berkahwin ataupun yang ada pasangan. Ah. Betul. Betul tak? Betul tak? Betul lah. Cuba tanya. Cuba komen betul ke tidak apa yang Najwa komen tu kan. Saya lupa kan. Kita duk melompat terus pergi ke topik intro. So kita nak kenalkan diri lah dulu kan. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya kot lah viewers. Mungkin Najwa kenal. Najwa kenal. So nama saya Nurin Farisha binti Muhammad Supri. Boleh panggil saya Sis Rin. Gitu. Sis Rin. So ataupun Kak Nurin pun boleh. Saya merupakan kaunselor lah dekat Impact Counselling dekat sini. So kita orang dah kenal selama dah. Untuk pengetahuan viewer juga, saya dengan Najwa dah kenal lama. Daripada zaman Najwa sekolah rendah lagi pakai tudung. Sekolah rendah, sekolah menengah pakai tudung kan. Lipat macam tu kan. Pengawas saya dulu. Ya Allah, aib betul. Sekarang dah pakai makeup macam tu kan. Filter. Okay, filter. Alright, so Najwa boleh kenalkan diri, asal daripada mana, apa semualah. Cerita. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, so, saya Najwa Azmi. Ataupun lebih senang dipanggil sebagai Najwa lah. So saya berumur, saya kena bagi tahu berumur. So sekarang saya bekerja di salah sebuah radio stesen di Malaysia. Radio stesen berbahasa Melayu. Jadi sebelum ni betul saya berkawan dengan Sis Nurin ni daripada zaman sekolah menengah lagi. Nono kita dijemput untuk orang kata berkongsi dengan semua penonton pada pagi ni. Sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih diberi peluang. Terima kasih Sis Nurin. Okay, sama-sama. Thank you juga Najwa sebab join. Okay, so kita tanpa membuang masa, mungkin viewers kita dah tak sabar apa sebenarnya kita nak share kan. Lelaki dengan perempuan ni boleh berkawan ataupun tidak kan. So sebelum tu kita nak pergi kepada yang utama dulu. Sebelum tu kita kena faham dulu konsep berkawan itu sendiri. Kalau kita nak tahu pada Najwa sendiri kan, apa yang Najwa faham maksud kawan pada Najwa? Okay, so sebenarnya bila bercakap tentang kawan, so mungkin there are certain words yang berbeza. Ada kawan, ada sahabat, ada kenalan dan sebagainya lah. Tapi untuk saya sendiri, kawan tu adalah bila mana kita ada common interest, you know. Mungkin kita ada ada hobi yang sama dan sebagainya. Tapi kawan ni dia akan ada possibility untuk putus. Ada possibility putus bila mana berpendapat ataupun there are certain issues yang buatkan ada orang kata boleh trigger persahabatan itu lah. Itu untuk kawan. Tapi macam saya believe with sahabat. Saya memang menggunakan perkataan sahabat. Saya merasakan perkataan itu bila mana dia ada semangat serta kawan lah, ataupun orang kata sisterhood, brotherhood, ada macam tu. Bila sahabat ni always be there for you. Bergaung, berkawak. Suara Najwa macam ada dua. Alamak, Najwa ada buka guna. Tak ada. Sebab saya dengar okey je. Ya ke? Ni saya minta maaf. Tak, saya yang bagi saya, bahagian saya okey je. Mungkin viewers punya kot. Saya tak sure. Okay. Sebab saya dengar okey. Okay, hopefully okay. Suara saya tu risau ada dua. Harapnya kalau ada yang makin ada yang bagi tahu, kalau ada bergaung pakai earphone maybe. Kami earphone okay, kita cuba dengar dua suara. Cuba adjust dulu suara. Kamera lah mana. Boleh. Boleh. So inilah macam halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran bila kita buat online. Asalnya sebenarnya tetamu kita hari Najwa dia boleh datang je dekat kita punya studio, tapi ada perkara-perkara yang hal-hal berbangkit yang menyebabkan kita terpaksa buat online je sebab Najwa daripada Shah Alam macam tu. So
Itulah menyebabkan kita kena buat secara online. So saya harap online ke offline ke, saya harap benda tu tak adalah mendatangkan halangan dan cabaran untuk kita berkongsi pendapat. Macam tu. So sementara kita tunggu tetamu kita Najwa untuk betulkan adjust audio dan sebagainya, boleh komen ataupun cuba cerita sikit pasal Najwa dari kaca mata sahabat. Okey, cerita sikit pasal Najwa. Okey, Najwa ni asalnya sebenarnya dia adalah saya punya junior. Macam tu. Saya punya junior dari segi dekat sekolah menengah dulu. So kami kenal daripada usrah sebenarnya. Kan? Okay, daripada usrah. So kenal, dan Najwa ni orangnya sangat-sangat aktif untuk kalau ada MC ke, kan, kalau kita dengar suara intonasi dia pun sedap kan. Kan, so rezeki dia bekerja dekat salah sebuah stesen radio. So daripada segi kacamata sahabat, pada saya Najwa adalah orang yang sangat menjaga hati orang sekeliling dia, terutamanya sahabat dia. Kalau bercakap pun saya suka sebab Ya betul. Sekejap, cuba Najwa ajak saya sambung dulu. Okay, so pada pandangan saya lah, Najwa ni seorang yang sangat menjaga hati orang. Dia kalau kata-kata dia tertutur, terelok, tersusun. Macam tu. Kan? So dengan kata lain, bila kita bersahabat ni, walaupun kita rapat macam mana pun, adab tu kena jaga. Kadang-kadang kita terlupa yang mana bila kita terlampau rapat, kita tak jaga hati sahabat kita sampai kita melukai hati dia. Macam tu, tak kisah lelaki ke perempuan ke, sama je. Kan? So hati-hati, ada orang mungkin dia okey je kan, kita cakap simple, tapi ada orang dia kata macam tiba-tiba terasa kan. So kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri orang. So kalau kita tahu orang tu mungkin terasa dengan kita, so tak salah untuk rendahkan ego, untuk minta maaf. Tapi overall daripada pandangan saya, Najwa ni seorang yang macam tu lah, pandai jaga tutur kata. Kan. Kata kita tak kontak sampai sekarang kan Najwa kan. Kita Betul. still berhubung. So saya sangat selesa berkawan dengan Najwa, alhamdulillah kan. Dipertemukan dengan orang sehebat Najwa kan. Allah Akbar. Okay, so cuba Najwa. Cuba Najwa test. Okey ke? Tanya suara saya dah okey ke bergema juga? Saya harap ada yang komen. Cuba komen dekat situ. Kita pun tak pasti kenapa dengan suara kita Boleh Ada ke? tak? Saya dah okey. Alamak, masih gemuk. Alamak. Tak, kenapa saya punya dekat bahagian saya okey je. Setting saya ke ataupun macam mana? So kalau macam kalau saya okey. Suara Saya Najwa okey. bergema. So mungkin Ada yang bergema, ada yang tidak macam tu ke? saya memang dah silent dah. Kena silent handphone kedua. Saya memang dah silent. So saya nak campak handphone saya ke macam mana? Okey. Okey. Sekejap, saya letak jauh. Tapi saya memang Najwa ikut. Ni macam dah okey sikit. Sama. Sama juga. Najwa ada handphone kedua ke? Tak ada. Saya tak pakai handphone kedua. Kita ada satu handphone je. Okey, tak apa. Saya keluar dulu, nanti saya masuk balik boleh? Boleh. Nanti saya Minta maaf ya semua, sekejap je. kita cuba insya-Allah. Harap dipermudahkan. Najwa keluar dulu, nanti masuk balik. Okey. Dia bergema bila Najwa bercakap. Betul lah, cara dia cakap bersopan santun. Kan. Tutur kata dia sangat tersusun. Jarang tau kita nak jumpa orang yang boleh susun tutur kata dengan elok. Macam tu. Sekejap. Saya invite. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Sama ke? Cuba Najwa cakap sesuatu. Saya bercakap sama juga kan? Sama. Alamak. Macam Tapi gema tu mengganggu tak? Aku tak.
Cuba Najwa without your phone. Tapi sama. Dia dah buka. Dah buka dah. Abang Bak perasan benda ni jadi lepas layout ini dibuat. Kalau kita tak buat layout ni macam mana? Honestly kan, sebab saya okay. Kejap. Saya cuba untuk layout yang ini. How about this? Okay tak? Ke okey dah? Oh sama bergema. Sama juga. Alamak. Kenapa ya bergema ya? Bergema dia mengganggu tak? Ganggu sangat tak? Sebab Ke okey je? ke okey je. Dia macam tak adalah mengganggu sangat. Saya macam kena jauh lah. Takut tak dengar pula Najwa. Kan? Betul tak? Sebab tak pakai mic kan. So Kalau okey kita proceed je. boleh ke? Okey je tapi jadi serabut kalau cakap banyak. Oh, okey. So maksudnya Najwa kena cakap step by step. Sebab honestly dekat bahagian saya okey je. Kan? Takut problem dari host. Alamak, saya yang problem. Ada pakai 2 mic ke? Tak. Satu mic je. Ada pakai 2 mic ke? Macam mana tu? Saya ke yang ni? Kenapa bergerak? Sebab yang ini saya cabut untuk apa? Sebab saya tahu nanti pakai 2 mic dia akan problem. Suara kurang dari tadi. Suara kurang tu maksudnya suara tak dengar ke? Macam mana? Saya kena keluar lagi sekali. Tak kot. Sekejap. Najwa pula cakap banyak. Najwa. Semoga dipermudahkan. Amin. Sekejap. Takut problem dari host. Ada pakai 2 mic tak? Saya tak ada pakai 2 mic. Saya pakai satu je. This one je. Ke mic ni yang problem? Cuba kalau host mute jap. Mute. How mute? Buka this one ke? Macam mana? Tengok macam mana jap. Sekejap Kalau saya tak pakai mic, is it okay? Sekarang dah okey ke bergema? Sekarang dah okey. Jelas je. Ada yang kata jelas? Alamak. Macam mana? Okey. Mungkin sebab mungkin sebab saya kot. Saya tak boleh pakai mic. Bergema balik. Suara Cik Nurin lebih jelas. Tapi suara Cik Najwa jelas tapi kurang dari suara bergema. Kurang dari bergema balik. Ke sebab unstable wah suara kau bergema. Alamak. Kantoi kawan saya kat dalam tu. Okey, kita cuba keluar kejap sekali lagi. Kita masuk sekali lagi boleh? InsyaAllah kita cuba. Last. Kalau tak kita proceed je lah. Kalau tak faham orang boleh tanya. Okey, boleh tak? Okey, macam tu kan. Sebab kesian orang tunggu dah. Pukul apa dah kan? Okey, right. Doakanlah dipermudahkan. So let's say kalau nanti Najwa masuk semula, lepas tu let's say masih lagi bergema, kami akan terus proceed. Cuma nanti kalau ada yang tak faham ke, boleh tanya. Nurin dah tarik adapter mic dari handphone. Sekejap. Memang tak pakai pun, tapi saya pakai just in case saya pakai. Sekejap. Tu pakai ni Sekejap. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Empat ada kerja kosong tak? Itu saya luar saya punya capacity untuk menjawab. So kena tanyalah kalau saya punya leader dia kat sini. Lagi clear, harap okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebab adapter ni kot. Okey. Tak apa. Kita cuba usaha. Okay, bismillah. Najwa boleh masuk Najwa. Saya dah cuba buka yang sepatutnya dibuka.
Better. Okay. Bismillah. Cuba Najwa masuk. Tak. Request dah. Tapi request tak masuk. Najwa jangan merajuk. Okay, sekejap. Okay, baru masuk. Okay, accept. Bismillahirrahmanirrahim. Sis, kenal Najwa macam mana? Oh, saya kenal Najwa daripada sekolah SMK Section 24 Shah Alam. Kolej Tingkatan 6. Time tu saya form 6, Najwa form 5. Macam tu. Jom cuba Najwa bercakap. Okey tak? Tengok. Okey ke? Bismillah. Okey tak? Cakap Najwa. Dah okey tak? Dengar tak? Okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Alright, so kita lama tapi kan sebabkan kita drag lama, saya rasa untuk jaga engagement dengan orang, Najwa tak dengar pula. Mungkin suara kena kuat kot. Rupanya host yang punya masalah lah. Tak ada sebab sebab kita ada test apa? TikTok sebelum ni, test live TikTok. So sebelum ni tak ada masalah pun suara. Okay, benda nak jadi kan, so macam luar kawalan kita. Betul. Di luar kawalan. Tapi nak cakap macam mana Right. So saya rasa kan saya nak pergi kepada, sebelum kita pergi pada soalan-soalan satu persatu yang memang khusus untuk Najwa, apa kata kita pergi kepada soalan yang kita dapat daripada Google Form. Menarik tak? Okay. Right. So kita ada soalan daripada Google Form. Ada 15 soalan sebenarnya. Soalan ataupun pengalaman lah. Kan? 15 banyak juga sebenarnya. Saya pun tak expect. So Najwa, kita bagi pilihan kepada Najwa. Najwa nak daripada 1 sampai 15. Najwa nak nombor berapa? Okay, 1 sampai 15. Saya suka nombor 7. Jadi I'll go with 7. Gitu. Okay, 7 7. Okay, 7 kita dapat soalan daripada nama samaran dia adalah tak nak bagi tahu nama. Okay, fine. Alright. So, saya bacakan dia punya, sebab kita punya request adalah sama ada soalan pengalaman. So, dia punya cakap, selagi perempuan ada nafsu terhadap lelaki dan sebaliknya, selagi itulah susah nak berkawan baik. Yelah, dah jumpa jantina lain yang sama kepala, susah tak nak jatuh cinta, ya tak? Lepas tu, sekurang-kurangnya salah seorang akan suka pada seorang lagi. Yelah, mulut menidakkan sebab nak jaga hubungan. Hati cakap lain. Lepas tu dia cakap lagi, bukan senang nak mengaku ni. Sebab itulah wujudnya friendzone. Seorang kawan berharap seorang lagi hanya anggap sebagai kawan. Gitu. Dahsyatlah dia. Yang tak ada nama tu dahsyat. Dia punya orang kata luahan perasaan tu rasanya lepas ni boleh kita PM tepi. Betul. So mungkin dia punya pengalaman peribadi betul-betul ikut kan. So mungkin kita boleh nak tahu apa feedback Najwa daripada cerita ni. Kena friendzone apa semua. Dah sekepala apa semua. Tiba-tiba nak luah macam sakit. Berik pula macam tu kan. So feedback Najwa. Okay. So, bila kita berkawan dengan lelaki, maksudnya kita berkawan dengan different gender lah. Maksudnya saya berkawan dengan lelaki contohnya. Dan berkenaan dengan cerita tiada nama tadi tu, yang tak ada nama punya cerita tu, kena dengan situasi saya sebenarnya. Saya pun pernah merasai benda yang sama. Mungkin ada kawan-kawan saya dalam ni yang tahu cerita. Jadi siapa-siapa yang tengah view sekarang ni, jangan buka aib saya buka sendiri aib saya. Macam tu. Okay. Spill the tea. Come on. Spill the tea, betul. Spill the tea. So, bercakap tentang bila kita berkawan dengan different gender ni, mungkin salah seorang tu akan ada perasaan. Tu saya tak nafikan, betul. Memang betul. Dan menurut orang kata, ikut pada situasi saya sendiri ataupun based on my experience juga. Sebelum ni, saya pernah berkawan dengan seseorang.
Saya berkawan dengan dia, kita memang best friend. Jadi sebab bila kita lain gender ni, somehow cara dia treat kita pun kita dah jadi salah faham lah orang kata. Kita rasa dia bagi harapan. Kita rasa macam dia suka aku ke ni? Macam tu. Rupanya terfeeling seorang wak, kita pun catch feeling. Dan sebenarnya friend zone tu bila mana kita yang mungkin tak kisahlah lelaki ataupun perempuan tu sendiri, bila mana dia ada perasaan ataupun tercatch feeling dengan kawan dia, dia berani tak berani je untuk you nak confess. Betul tak? Sebab best friend you. So you berani tak nak confess dekat dia, you memang ada perasaan dengan dia. After I would say how many years you berkawan kan. So macam waktu tu keadaan saya sendiri pun confess dengan kawan saya. Dan jadikan ceritanya kita pun kena friend zone wak. Jadi benda tu memang wujud dan saya memahamilah perasaan tak ada nama tadi tu bila mana bila kita berkawan dan sebagainya. Tetapi bila bercakap tentang kita berkawan dengan different gender ni, ada ramai je dekat luar sana yang berkawan dengan lain jantina tapi tak ada perasaan. Ada je, maksudnya tak ada pun, masing-masing tak ada catch feeling, masing-masing ada pasangan masing-masing, tapi masih berkawan baik, ada juga. Jadi bagi saya dia bergantung kepada individu tu sendiri, maksudnya macam mana dia menjaga batasan. Tapi perasaan ni susah sikit untuk kita nak kontrol. Kadang-kadang bila berkawan tu niat nak berkawan je, tiba-tiba terjadi lain macam tu. Ada je benda-benda macam tu. Nampak Waniwa tu kata pernah agak rasa, dia pun pernah rasa. Dia pun pernah rasa. Awak rasa macam mana? Awak kena friendzone tak? Saya kena friendzone. Betul, we've been friend more than 10 years and no feeling attached. Betul. Ada orang yang macam boleh jaga those feelings. Sebab saya pun ada kawan juga. Kawan yang lebih 8 tahun kan, tapi honestly mungkin kadang-kadang sometimes kita nak kata sayang tu ataupun kita panggil kita suka tu dia lebih kepada setakat sampai kawan sahaja kan. Dia bukan sayang yang membawa kepada perkahwinan ke apa ke kan. Macam tu. So maksud sayang dekat sini, contohlah saya berkawan dengan Najwa contohnya kan. So Najwa ada contoh Najwa kena kesusahan, ditimpa kesusahan. So saya ada dekat situ untuk Najwa kan. So itu maksudnya kita taking care of each other. Macam tu, right? Saya kena friendzone dan saya pun friendzone orang. Tu macam mana tu? Maksudnya balas kena dapat balasan ke macam mana? Tapi so tapi saya tertarik dengan Najwa punya respon tadi. Najwa pernah berani rasa nak confess pada orang kan. So sebab saya sepanjang saya hidup saya tak pernah lagi macam first time tu saya confess. So kalau macam ni bonus lah kalau boleh cerita kan. Macam mana Najwa ada keberanian untuk confess tu? Okey, sebab orang ramai sebenarnya kawan-kawan saya sendiri pun tanya macam mana saya boleh berani untuk confess dekat kawan baik saya sendiri, because I would say benda tu boleh jadi negatif. Dia banyak pro and contra, betul tak? Bila mana you confess dekat seseorang tu, especially your best friend, dia boleh jadi you akan putus persahabatan tu ataupun you boleh further. So macam saya macam mana bolehnya berani waktu tu, sebab rasa macam dah dah 5 tahun ni menyimpan perasaan lah. So waktu tu macam 5 tahun ni macam dah jadi macam confused dengan you punya feeling sendiri. You tak tahu yang dia ni bagi sign yang dia nak further ke tak, macam tu kan. So kita pula rasa macam tak nak tergantung. Maksudnya kalau dia tak suka kita, tak apalah, kita boleh fokus pada orang lain contohnya. Jadi waktu tu saya memang ambil masa, dalam masa 5 tahun tu memang ambil sangat-sangat lama lah masa untuk betul-betul confess dekat dia. Tapi the way how I confess tu tak adalah directly sangat. Maksudnya macam kita bagi hint sikit dan sebagainya. So daripada situ kita tahulah sama ada di reject ataupun di accept waktu tu. Faham. Maksudnya confess tu dari segi bagi hint. So daripada hint tu dia dapat tangkap ke tak, dia ni respon macam mana, okey ke tak, layan ke tak kan. Faham. Betul-betul logik juga tu kan. Macam kita at least tak adalah terus macam orang panggil sekap jarang ke apa benda yang macam kita terus
Pergi Concern lah. confess. Tapi apa pun setiap tindakan kita semua ada risiko dia. Semua ada pro and cons dia. So macam Najwa cakap lah. So kalau kita pilih untuk confess, kita kena terima lah consequences dia apa kan. Macam Betul, tu. betul. Dan saya dengan kawan baik saya tu pun selepas isu confession itu sendiri, memang ada berenggang. Maksudnya berenggang selepas tu, sebab kita tahu yang kita tak boleh further dan dia pun dah tahu pasal perasaan kita. Jadi dalam few years juga ambil masa untuk sama-sama orang kata adapt balik dengan keadaan tu. So after few years tu baru kita orang contact balik, baru kawan balik macam biasa. Tapi macam biasa, kawan best friend is being best friend lah. So dia sampai sekarang masih lagi membahan saya lah sebab isu saya confess dekat Oh dia. my god. Tapi tak apalah, you guys are cool. Macam mana Najwa okay lah feedback yang macam Okay, tak ada masalah. okay je. Saya mungkin bersifat yang macam I just move on because kalau benda tu tak boleh kita nak force. Kenapa? I would say don't force things. Sebab kalau kita tahu benda tu tak boleh nak further, kenapa kita nak paksa? Betul tak? So kita terus berkawan macam biasa, seperti biasa, dan saya support siapa saja pasangan dia dan begitu juga dia. Macam tu. Faham. Tapi betul, kena juga confess sebab baru tahu. And orang kata tak buang masa lah, sekurang-kurangnya dah tahu kan. Betul. Sebab kita, everything kita ada risiko kita sendiri kan. Apa benda yang kita nak buat. So kalau macam you rasa dealing with the rejection itself, it's okay for you, just go for it lah kan. Sekurang-kurangnya tak ada masalah pun kalau perempuan nak bergerak dulu ke, nak confess dulu ke, nak melamar dulu ke kan. Okay je, Walaupun tak orang ada kata pergi masalah. cari timba, tapi tak apa, pergi memang kena cari timba. Nak suruh timba cari kita lama. Betul. Nak tunggu tiba itu pun lambat. Tak apa, pergi cari je. Cari je, tak apa, cari. Put effort. Okay, gitu. Alright. So, my next question for you, Najwa. Ada tak macam pada pandangan Najwa lah, actually ada ke persahabatan? Sebab Najwa ada bagi perbezaan kan tadi, ada antara kawan dan juga sahabat. So, ada tak macam persahabatan sejati sebenarnya antara lelaki dan perempuan? Logik tak? Wujud tak? Okay, so persahabatan sejati untuk based on my experience juga, bagi saya benda tu memang ada dan wujud. Macam saya sekarang pun bersahabat dengan sahabat baik saya, sahabat karib saya pun lelaki sekarang. Jadi memang kita macam tadi, kalau kita perasan tadi pun ada komen dekat sini kan yang saya tak nampak, tak ada nama, dia dash macam tu. Dia pun kata even ada be friends more than 10 years, betul tak? Even saya sendiri pun merasai benda tu. Jadi bagi saya persahabatan sejati tu memang wujud. It's because dia depends kepada diri masing-masing. Macam mana ikhlasnya kita berkawan. Maksudnya kita ikhlas tak ikhlas, apa niat kita berkawan dengan dia. Kalau kita memang berkawan dengan, contoh macam saya perempuan, saya berkawan dengan lelaki, niat saya mungkin memang aku nak kawan dengan dia, end up nak bercinta dengan dia. So niat tu sendiri dah salah. Keikhlasan tu sendiri dah lain, betul tak? Jadi dia bergantung kepada keikhlasan dan juga niat kita. Bila kita niat memang ikhlas nak berkawan, jadi persahabatan sejati tu memang akan wujud secara natural. Begitu, secara natural. Jadi bagi saya sendiri, untuk itu ada, dan dia bergantung kepada diri masing-masing. Macam tu. Faham. Alright, so maksudnya persahabatan sejati tu bergantung kepada individu tu sendiri. Nak anggap awal perkenalan tu sebagai persahabatan sahaja ataupun lebih daripada sahabat. So macam persahabatan sejati ni wujud dari segi macam saya cakap tadi, rasa taking care of each other, prihatin ataupun dan sebagainya. Sebab kadang-kadang hidup kita ni memang betul kita kalau dari segi Islamnya, kita kena jaga kita punya batas, kita kena jaga kita punya yelah batas pergaulan tu. Tapi ada perkara yang kita kena buat tu memerlukan kehadiran seorang lelaki. Macam tu, contohnya macam saya kadang-kadang saya bawa motor contohnya kan. Saya bawa motor apa semua. Saya perlukan saya perlukan ilmu daripada orang lelaki untuk membantu saya. Kadang-kadang memang betul kita boleh explore sendiri apa semua, tapi capability kita kena nak pula kita tengah single contohnya, kita tak ada pasangan yang kita boleh bantu kan. So kita perlukan lelaki tu untuk bantu kita. So bukanlah sebab untuk bantu tu anggap yelah nak bercinta ke apa, tapi in term of kita nak
yelah menjalani kehidupan ataupun Betul, ketika itu betul, kita perlukan apa. Macam tu. betul. Plus Even kalau kadang-kadang perlu ada ah, pandangan daripada kawan lelaki untuk bantu kita lalui hidup. ini Betul. sangat betul dan Ah, saya boleh katakan yang apa macam SNJR3 ni kata aha. ini antara manfaat lah sebenarnya bila kita berkawan dengan different gender. Contoh macam perempuan ataupun lelaki dua-dua akan dapat manfaat tu daripada segi you akan tengok sudut pandang yang berbeza, betul tak? Sebab contoh macam kita perempuan, kita tak tahu macam mana perspektif lelaki ni pasal certain situation. Jadi bila kita berkawan dengan different gender dekat situ you akan tahu macam ni rupanya cara pandang lelaki tentang isu ni. Ataupun contoh macam saya sendiri mungkin there are certain issues berkenaan dengan isu gender contohnya kan. Jadi dekat situlah kita akan berkongsi dengan kawan-kawan baik kita tu sebabkan dia pasangan ataupun gender yang berbeza dengan kita. Jadi apa yang SNJR3 ni kata memang sangat betul. Sudut pandang berbeza ni adalah antara manfaat ataupun faedah yang you akan dapat bila kita berkawan dengan different gender. Saya bukan orang kata mempromosikan berkawan dengan gender berlainan gender ni. Tapi dekat apa yang SNJR3 ni kata saya memang setuju. Betul. Betul. Dan ni ada lelaki rasional sikit, perempuan emosional sikit. Dua-dua ada kelebihan dan untuk peranan masing-masing. Betul. Sebab kalau dari Betul. segi psikologinya, contoh dari segi kita meluahkan perasaan contohnya kan. Ha. Lelaki, contoh lelaki sukakan, dia sukakan social oriented. Maksudnya dia orang sukakan solution. Kalau ada masalah ke apa ke, dia orang perlukan solution. Terus. Faham? Sebab itulah dia orang Faham? dan diorang kalau ada masalah, kebanyakan tak semua kebanyakannya Ha. diorang akan isolate themselves. Sebab diorang rasa kalau diorang seek for help tu macam alamak lemah lah apa semua kan. Tapi sebenarnya bila you pergi approach pada orang, kadang-kadang time tu ketika itu boleh jadi ketika dia bermasalah tu dia bukan perlukan solution. Dia Ha. perlukan emotional support. Tapi bila dia pergi Betul. dekat kawan-kawan lelaki contohnya kan, sebab saya ada macam saya punya student dekat IPG dulu sebab saya pergi intern kat IPG. So student ni cerita dengan saya, dia kata dia ada masalah dan dia pergilah jumpa kawan-kawan dia kan, Ha. pergi Ha. jumpa kawan-kawan dia, kawan-kawan lelaki lah maksudnya. So kawan-kawan lelaki dia macam lebih kepada menganjing dia sebab time tu dia cerita tu Betul. dia Betul. menangis. Lepas tu dan dia tak bagi apa emotional support dan yang tepat ketika itu. So dengan kata lain, bila kita pergi, ada masa kalau kita pergi kepada berlainan jantina, tapi mungkinlah Ha. bukanlah berdua kan. Macam saya cakap, mungkin ada penjagaan batas tadi. So bila kita cerita mungkin daripada sudut pandang berlainan jantina contohnya, dia punya support tu akan jadi lebih berbeza. Macam tu. Betul. Kalau macam perempuan pula, macam mungkin bukan semua, oh ya saya faham. Mungkin time tu dia memang betul-betul nak solution. Kan. So Betul. macam Betul. perempuan ni dia duk layan lah kita punya emosi apa semua kan. Lepas tu So kalau malunya kita bila perempuan tu support kita. Maksudnya dia dah tahu dah kita ha salah tapi dia support juga berpihak pada kita. kan. So kadang-kadang kita perlukan bila kita cerita kan. Contoh mungkin Betul. perempuan punya support ni kadang-kadang perempuan punya support ni kadang-kadang dia tak bagi tahu kita punya salah apa tau. Betul. Kan. So kadang-kadang lelaki punya opinion dia more realistic. Macam tu. So Betul. kalau macam saya pun personally, even I am a counsellor pun, kalau saya ada masalah, saya akan pergi go dua-dua. Saya akan pergi kawan lelaki, Dua-dua saya akan pergi punya. kawan perempuan. So, dia punya, kita punya pandangan tu akan jadi lebih variety lah. Macam tu. So, again, saya setuju dengan pandangan kita punya viewers. Macam tu, Ha. right? Okay. So, saya rasa kita boleh pergi kepada soalan kembali. So, tadi kita pergi Tak ada soalan masalah. nombor Boleh, boleh. 7. So, saya nak tanya pandangan viewers nak pergi nombor berapa? Kita kutip lah. Viewers Orang yang pilih. 7 dah. 7 dah. 1 sampai 15. 7 dah. Nak pergi nombor berapa? Seorang saja komen. Harap ada. 1. Okay. 1. Louis cakap 1. Okay. 1 Alright. Nama dia senang. Senang. Nama sama. Okay, senang. Okay, senang cakap situationship. Tu dia. Dah topik situationship. baru ni. Tapi dengan konsep yang sama. Situationship. Pandangan anda. Suka sama suka. Tapi sebab tak nak rosakkan status kawan. Oh, faham. Tadi friendzone. Kawan A suka tapi kawan B tak suka. Yang ini situationship. Dua-dua suka. Dua-dua suka. Tapi Okay.
tak nakkan rosak title kawan, dah tak nak confess. Macam tu. Okay, sebenarnya Berat juga. So, pandangan Najwa, silakan. okay, situationship ni dia lebih kurang macam, saya tak pasti, correct me if I'm wrong, tapi saya rasa situationship ni lebih kepada cinta platonik juga sebenarnya. Bila mana memang kita, you know, bila macam tadi Nurin cakap jugalah, maksudnya kita suka sama suka, but then kita tak nak confess because of the friendship itself lah. Dan bagi saya situationship ni dia sangat synonym, especially untuk Gen Z sekarang. Memang yang TikToker semua ni, situationship ni wujud sekarang sebenarnya saya tak pastilah kalau dulu dah memang ada situationship ni. Dan bila berkenaan dengan situationship ni, bagi saya dia tak ada masalah. Sebab bagi saya, even saya sendiri pun pernah merasai pengalaman tersebut. Saya sendiri pun pernah berada dalam orang kata hubungan situationship tu lah, apa benda ship tu lah kan. Dan cumanya dia kembali lagi, dia bergantung kepada diri masing-masing. Maksudnya kalau you memang okay dalam keadaan itu, maksudnya dengan status sebegitu, so tak ada masalah. Tapi bila you rasa macam dia tergantung, maksudnya orang kata, macam tadi kita tahu Waniwa dalam ni pun ada komen tadi, dia kata mungkin ada orang dia ada satu mindset yang buang masa lah kan dalam situationship ni, because tak tahu pun kat mana hala tuju dia. We don't know sama ada kita akan further ke arah mana, stage macam mana dan sebagainya. Because dalam situationship ni juga sebenarnya dia boleh jadi satu dan yang lain ni akan ada pasangan yang lain. Maksudnya sama ada saya dan juga kawan saya ni, bila kita dalam situationship, kita suka sama suka, cuma kita tak nak further ke hubungan yang lain, boleh jadi ada possibility saya ataupun kawan ni akan ada pasangan yang lain. Sebab kita tak tahu kat mana hubungan tu. Dan macam saya sendiri, based on my experience, saya decide untuk pergi. Maksudnya saya memang confess kepada kawan saya yang we just stay here, I mean as friend, sebab memang tak tahu ke mana pun. Sebab kau memang suka aku dan aku suka kau, tapi kita tak berani untuk nak further ke next stage. Benda-benda macam tu lah. Jadi untuk situationship ni, mungkin siapa-siapa yang mungkin mengalaminya juga pada ketika ini, teruskan berusaha. Mana tahu daripada situationship boleh jadi in relationship. Tapi kadang-kadang situationship ni juga dia ada banyak pro kontra dia. Antara faedah-faedahnya juga, dia boleh, orang kata, batasan tu akan terjagalah sebenarnya bila kita dalam situationship ni. Sebab kita tahu, kalau nak overthinking sangat pun tak boleh juga. Maksudnya you nak overthink sangat dengan pasangan ni pun tak boleh juga, because you tahu yang dia bukan boyfriend you, dia bukan girlfriend you lagi. So ada banyak antara faedahnya, antaranya itulah. Begitu. Tapi mungkin ada viewers yang ada pengalaman juga situationship, boleh komen dekat sini apakah pula pengalaman anda. Betul. Macam saya. Itu yang kita perlukan. Respon-respon. Tapi saya tertarik dengan Najwa cakap tadi, bila you guys suka each other kan, cuma tak berani untuk ke next stage tu. Boleh cerita tak apa maksud tak berani ke next stage ke, apa benda tadi Najwa cakap? Okay. So macam saya sendiri, because saya pernah ada pengalaman dengan best friend yang sebelumnya, jadi saya tahu yang pasal rejection tu sendirilah. Maksudnya saya tak nak hubungan persahabatan tu terjejas disebabkan itu. Jadi bila saya berkawan dengan orang yang lain, saya decide untuk kita decide untuk tak further benda tu. Maksudnya suka sama suka, kita tengok macam mana ke depannya sendiri. Maksudnya kalau memang berjodoh lah. Benda tu memang biasa kita dengar. Bila kita putus dengan pasangan kita pun, kita akan kata kalau kita ada jodoh, kita ada jodoh. Macam tu. Jadi itu antara kekangan-kekangannya lah. Even macam kawan saya sendiri tu pun, dia pun takut untuk further ke next stage, because we cannot expect anything kan, because actually dalam hubungan ni you kena expect the unexpected things. Jadi benda-benda macam tu, bila you tak berani nak hadap benda-benda macam tu, that's why you decide untuk tak berkomitmen. Macam tu. So macam Najwa cakap tadi kan, situationship ni dia sinonim dengan Gen Z sekarang kan. Gen Z, lepas Gen Z kita ada Gen Alpha. Dua-dua ni memang, dan kita biasa dengar macam online relationship je sebelum tu, tapi tak mustahil juga lepas beberapa tahun kita boleh jadi partner dengan BFF yang pernah confess. Betul? Betul, Nak setuju. jodoh. Gitu. Betul, Kan, jodoh. kena reject hari tu. Okay je. Okay. Alright, so macam situationship ni betul, it's quite actually stressful sebab kita macam tergantung. Betul. Dia macam siapa kita kan, dah bagi harapan, dah buat kita suka tapi tak declare apa-apa kan. So kita tak boleh nak buat apa-apa kan. Sebab ni saya share je lah, I've been there before dalam situationship
situationship juga. Dengan siapa tu? Dengan siapa tu? Tiba Dia tanya. kata seorang. Okay, sajalah nak apa spill the tea juga kan. So sebab kita santai je kan. So basically saya kenal dengan seseorang lelaki ni. Lepas tu Okay. macam ni kita selesa dengan dia. Kita selesa dengan dia dan dia pun selesa dengan kita apa semua. So macam nak cakap. So kadang-kadang bila orang ni suka, dia akan bagi hint. So Betul. that time saya bagi hint, dia bagi hint. Saya bagi hint, dia bagi hint kan. Macam tu. So tiba-tiba ni dah topik lain adalah situationship. Antara dia punya risiko dia adalah kita kemungkinan akan kena ghost. Kan kena Betul. ghost ni adalah situasi yang mana anda tidak dilayan dalam tempoh tertentu tanpa sebab. Macam tu. Betul. So at that time saya kena ghost for like 3 to 4 days macam tu without a solid reason. Macam tu kan. So macam saya kalau untuk pengetahuan aja saya tak suka kena ghost kan. Kalau rasa macam kalau rasa macam untuk tak nak contact, bagi tahu dulu. Boleh tak saya nak ada tempoh yang apa saya tak nak, saya nak sorang-sorang dulu sekarang ke apa kan. So then okay, tinggalkanlah, tak apa. So pendek cerita lagi, situasi tu lelaki tu saya tengok dia punya IG, dia keluar date dengan orang. Gitu. Ya Allah. So macam sebab tapi saya tak, macam Najwa cakap lah, bila kita dalam situationship kan, kita tak boleh nak jealous, kita tak boleh nak Betul. declare apa-apa. So Betul. pendek cerita, lelaki berkenaan post dekat IG story yang apa, dia tengah ada pasangan lah, macam tu. Tapi saya tak salahkan dia sebab dia pun tak confess pada saya pun tak confess pada dia, macam tu right. So cuma dia cakap lah dia selesa untuk berkawan dengan saya. So macam bila dia cakap macam tu, kita cakap ada apa-apa ke? Kan. Berbunga-bunga gitu. Kita pula memang suka kan. So pendek cerita lagi, saya counter lah dengan dia supaya kita ada clear communication, so that tak ada kita berharap seorang-seorang kan. So macam saya cakap lah, dah ada pasangan ke sebelum ni? Lepas tu dia kata actually tak ada pun, tapi sebab dia tengah minat dengan orang lain sebenarnya rupanya. So dia keluarlah dengan dia keluar dengan orang tu. So macam so saya cakap lah, saya cakap okay tak apalah kalau macam tu, buatlah situasi. Walaupun hidup dah 24 tahun ni, first time tahu pasal situationship. Ya, dah 24 tahun. Saya. Sama umur kan Najwa. Kan? Okay. So macam time tu saya, so macam bila kita dah tahu situasi tu, saya macam okay back off lah. Takkan kita nak interrupt kan orang punya relationship dan sebagainya. And nak tahu tak Najwa? Dia lagi besar. And that guy dah kahwin dah pun dengan perempuan tu. Faham. Okay. So rezeki dia lah, jodoh dia. Cerita Nurin tadi tu buatkan saya teringat dengan cerita baru-baru ni, which is semalam saya keluar dengan kawan saya. So kawan saya pun mengalami situationship yang sama tau. Tapi saya boleh kata situationship dia yang saya pun mungkin tak boleh handle benda tu, because dia berkenalan dengan seorang lelaki ni. Kita boleh cerita sebab tak ada nama Dia berkenalan dengan seorang lelaki ni. Baru je few days ago kita jumpa di konsert yang sama. So dia bawa lelaki ni sama dengan kita lah. Kita jumpa di konsert dan sebagainya. So nak jadikan ceritanya, semalam kita tengok dekat IG lelaki tu baru saja berkahwin. Jadi few weeks ago baru je pergi konsert together. So itu yang saya boleh rasa macam okay, saya tak pernah lagi merasai sedahsyat itulah untuk situationship macam tu. Jadi saya boleh kata sebenarnya situationship ni dia akan lead to toxic juga kot sebenarnya. It would be because situationship ni bila mana macam tadi Nuri pun cerita kan, tiba-tiba rupanya dia suka dekat perempuan lain dan sebagainya. Somehow kita akan jadi fresh. Somehow kita akan you dah ada satu you dah berharap pada lelaki tersebut ataupun you dah berharap pada wanita tersebut. Jadi benda-benda macam tu banyaklah pro kontra dia kan. Tapi ni bagus ni Abang Bat ni umur 24 dengan 16 tahun pengalaman hidup. Saya punya calculation jadi pening dah Abang Bat. Pening, tak dapat tangkap. Okay, so ya betul. Honestly, ini pandangan ataupun memang ada kajian. Saya tak ingat pula. Saya takut saya salah mention, tapi memang ada kajian yang mengatakan orang zaman sekarang, terutama Gen Z dan Gen Alpha, diorang fear of commitment. Diorang takut commitment, including dalam relationship. Tak kisah relationship dengan partner ke, dengan pasangan ke. So,
fear commitment ni banyak benda yang dari segi aspek psikologinya kan. So fear commitment tu dari segi aspek financialnya, dari segi aspek nak bagi komitmen dari segi emosinya. So benda-benda tu yang menyebabkan orang-orang zaman sekarang dia fear commitment tu yang datangnya ada istilah situationship. Walaupun Abang Pat kata dah 24 tahun hidup, dia first time dengar. Tu rare lah juga sebenarnya. Tapi Abang Bat ni kalau ikutkan sama umur dengan saya, patutnya Abang Bat tahu pasal situasi itulah, kita tahu. Alright, so saya rasa saya pergi kepada soalan seterusnya, boleh Najwa? Boleh, tak ada masalah. Saya seronok sebab kita punya viewers ni banyak respon juga sebenarnya kan. So soalan seterusnya adalah apa sebenarnya next question Faedah ni kita dah cari contohlah situasi kan. Situasi saya rasa dekat Twitter X kan sekarang dah jadi X, betul? So dekat Twitter saya rasa memang banyak benda-benda ni yang orang share dekat unknown, orang panggil unknown kan, unknown tak tahu siapa kan. Kan. So contoh situasi yang mana dia ada pasangan ni adalah suami isteri contohnya kan. Suami isteri. So si suami ataupun si isteri ada kawan baik yang yang berlainan jantina kan, terutamanya dekat tempat kerja ke, dekat luar ke, ataupun mungkin best friend dah lama kan. So mungkin end up mana pasangan je tak jealous kalau terlampau rapat, betul tak? Kan, mana pasangan je tak jealous. So pada pandangan sendirilah Najwa, adakah logik ataupun adakah wajar sekiranya dah menjadi suami isteri, you shouldn't have macam kawan berlainan jantina pun. Macam tu. So pandangan Najwa. Okeylah, ini akan jadi isu yang sangat hangat diperkatakan. Betul. Ketika ini. Jadi tiba-tiba rasa takut nak jawab soalan ni. Tiba kan. Okay, tak ada. Tapi bagi saya sendiri mungkin macam Nurin, Kak Nurin dia lebih Kak Nurin. Macam Nurin sendiri mungkin lebih tahu daripada segi psikologi dan daripada segi orang kata terms-terms saya macam tu lah. Tapi macam saya logik ke pasangan kita, maksudnya suami ataupun isteri mempunyai kawan baik berlainan gender kan, bagi saya tak ada masalah. Nampak tak terlalu open minded sangat kan? Tapi bagi saya mungkin tak ada untuk saya sendiri tak ada masalah. Sebab yang pentingnya adalah macam mana kita pandai jaga batas. Maksudnya bila you ada berkawan macam saya sendiri, mungkin saya dah bersuami dan saya punya best friend lelaki. Jadi benda pertama sekali yang perlu saya titik beratkan adalah macam mana saya kenalkan husband saya kepada kawan baik saya. Okay, kita kenalkan. So maksudnya kalau boleh saya bawa sekali untuk lepak together. Because for me, bagi saya selalu fikir satu benda yang sesiapa sahaja yang dah akan ataupun bakal hidup bersama dengan saya, dia perlu orang kata dia selesa untuk berkawan dengan circle saya juga. Maksudnya together, maksudnya bukan maksudnya dia kenal kawan-kawan saya dan begitu juga saya. Jadi untuk dia ada kawan baik ataupun saya ada kawan baik berlainan jantina, saya tak ada masalah. Yang pertama sekali kena pandai ataupun tahu jaga batas. You know, so every single thing you kena communicate together lah. Maksudnya contoh, tak adalah pula kalau saya nak keluar berdua dengan pasangan ataupun dengan best friend saya pun tak boleh. So saya kena pandailah communicate dengan husband, saya kena communicate dengan pasangan saya, nak keluar dengan ini kena bawa together dengan husband contohnya. Dan paling penting sekali bila you dah berkahwin ataupun mungkin saya tak berkahwin lagi, saya tak tahu. Tapi kepada penonton sekarang yang mungkin dah berkahwin macam Abang Bat mungkin dah kahwin kot kan, tiba-tiba tanya. Kalau Abang Bat tak kahwin boleh meet up abang, tak ada. Okay. Tapi yang mungkin dah berkahwin mungkin boleh berikan perkongsian tu lah. Tapi macam saya tak ada masalah untuk ada kawan baik berlainan gender. Macam saya cakap, pertama sekali kena pandai jaga batas. So pertama sekali mindset you kena tahu yang you buat benda ni you kena fikir untuk jaga perasaan pasangan you. Macam saya sendiri, saya bekerja dalam industri hiburan. So dalam industri hiburan ni dia takkan lari dengan you akan berkawan dengan lelaki yang ramai dan juga perempuan yang ramai. Maksudnya jantina yang berbeza-beza, betul tak? Macam-macam jantina, just name it. Macam-macam jenis ada macam tu kan. Jadi bila kita bekerja ni, macam saya sendiri pun saya rapat dengan maksudnya dengan kawan-kawan office saya yang lelaki, betul tak? Dengan lelaki sebagainya. Tapi saya sendiri tahu jaga batas dan juga begitu juga dengan mereka. Maksud jaga batas daripada segi kita tahu kalau kita posting something ni boleh mengundang tak?
Kita posting benda-benda macam ni boleh mengundang tak? Maksud cara perbualan kita dan sebagainya, semua tu saya titik beratkan. Dan begitu juga mereka. Diorang tahu diorang dah beristeri, dah bersuami, jadi sendiri kena sentiasa remind yourself. Bini abang bad hadi. Allahu Akbar. Oh ya. Sudah. Saya minta maaf Takut. sangat. Kak Raida, saya minta maaf sangat Kak. Saya gurau-gurau tadi. Tiba-tiba. Tapi itulah sebenarnya. Bagi saya tak ada masalah. Bila dah berkahwin atau sebagainya, ada best friend lelaki ataupun perempuan, berlainan jantina, tak ada masalah. Yang pentingnya komunikasi dan kita tahu jaga batas. Dan macam mana pun kena ada fikir dalam kepala otak ni, ataupun kena selalu ada mindset yang kalau you buat benda ni, you akan macam mana dengan perasaan pasangan you. So you kena sentiasa jaga perasaan dia. Kalau you rasa bila you ada pasangan, bila you rasa you ada kawan baik perempuan contohnya, tapi isteri you tak suka, benda tu boleh mengundang dan sebagainya, kalau itu yang terbaik untuk hubungan itu yang terbaik untuk rumah tangga itu, kita cuba elakkan. Macam tu. Itu antaranya lah. Tapi saya tak pasti kalau mungkin ada macam Kak Raida, Abang Bat dan sebagainya ada pengalaman daripada sudut yang dah berumah tangga, mungkin boleh share dalam live ni. Betul. Ah, Dengan kata lain, untuk kita sorry. sebab kadang-kadang ada orang kata kau tak kahwin lagi. Ada orang cakap macam tu kat kita. Betul, Itulah betul. kan. I receive that quite a lot bila orang cakap yang macam kau tak kahwin lagi, kau tak tahu. Ramai orang cakap macam tu. Jadi kita cuma bagi daripada kita punya point of view, but saya tak tahu macam mana dengan point of view orang yang dah berkahwin lah. Begitu. Ataupun Nurin mungkin boleh share sikit orang yang dah berkahwin macam mana Nurin? Saya honestly saya single lagi, bukan kahwin lagi. Kan? Lebih kurang je. Tapi saya setuju juga dengan apa yang Najwa kongsikan tadi, yang mana kalau kita boleh rumuskan, apa-apa pun kalau kita dah berpasangan, lagi-lagi kita ada suami isteri, kita dah jadi suami isteri, kita dah ada title itu, so keutamaan adalah kita utamakan pasangan berbanding dengan kawan-kawan. Maksudnya in term of respect tadi, kita menghormati pasangan kita kan. Betul, saya setuju. Bila macam sebelum kita single, mungkin kita bebas, kita kawan dengan siapa, kita nak jumpa dengan orang yang macam mana, itu kita punya hak, kita punya kebebasan. Tapi bila kita dah berkahwin ni, ada hati yang kita perlu jaga. Macam tu. Ada perasaan yang kita yang perlu titik beratkan. Sebab apa-apa pun, memang betul kawan tu ada susah senang, tapi yang menghadap anda hari-hari di rumah kan, yang tidur dengan anda, yang makan dengan anda, yang berborak dengan anda adalah pasangan anda sendiri. Jadi keutamaan tu perlu dititik beratkan kepada pasangan tu. Sekiranya anda ada kawan baik dan pasangan anda tidak selesa dengan kawan tersebut kan, so mungkin boleh berbincang macam mana solusi terbaik kan. Sebab mungkin anda pun tak adalah sampai nak buat tindakan drastik untuk memutuskan persahabatan tersebut, tapi mungkin ada clear communication yang perlu diketengahkan supaya semua dua-dua ada win-win situation kan. So contoh, tak payahlah bila dah jadi title suami ataupun isteri, jangan keluar berdua kan. Dari segi sudut pandangan Islam pun tak boleh pun sebenarnya. Lagi-lagilah you dah pegang title sebagai suami dan isteri. Sebab bila kita keluar berdua, walaupun as a friend sahaja, tapi dia benda tu kita tak tahu rasa jealousy tu datang macam mana kan. Mungkin ada orang, memang betul pasangan tu asalnya dia ni tak apa, pasangan aku okey je, calm je apa semua, tapi kita tak tahu sebab jealousy tu dia keluar daripada sumber yang tiba-tiba dan tak tahu daripada mana, macam tu. So apa-apa pun Betul. Kalau saya boleh tambah Nurin, tapi yang paling penting sekali, sebab macam tipulah kalau macam saya sendiri, kita ada main dating apps dan sebagainya. Jadi kita jumpa dengan macam-macam orang. Kadang-kadang kita jumpa dengan suami orang, kita jumpa dengan isteri orang dan sebagainya. Dan bila kita tanya dekat mereka-mereka ni kenapa memilih untuk cari someone else dan sebagainya, dia lebih kepada orang kata nak perbezaan lah. Maksudnya tempat curhat dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena titik beratkan. Maksudnya bila kita dah ada pasangan, maksudnya dah berumah tangga, bila you ada problem dan sebagainya, betul kawan tu memang kawan, tapi instead of you nak meluah ataupun curhatkan perasaan you tu kepada kawan yang berlainan jantina, walhal kita dah berpasangan, jadi lebih baik kita boleh curhat bersama dengan kawan yang sesama jantina, untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab kadang-kadang bila kita tahu kan isu-isu curang dan sebagainya dekat luar ni bermula dengan orang kata nak meluahkan perasaan. Bila kita berumah tangga nak curhat, orang kata nak cerita sangat ni, cerita kat kawan perempuan, cerita
dah jadi lain. Macam tu juga dengan sebaliknya. Kita contohnya perempuan pun curhat dengan kawan lelaki, jadi lain ujung-ujungnya. Jadi kat situ kita kena titik beratkan lah. Macam Nurin kata tadi pun, respect, jaga perasaan pasangan kita. Sebab kita pun nak pasang kita persahabatan. Maksudnya macam mana tu? Ya, kalau kawan yang ada perasaan dekat kita tu lebih-lebih macam lebih daripada diri, lebih baik baik cari yang baik. Cuma it's a big no kalau keluar berdua. Saya tangkap Kak Raida punya komen tadi adalah sebagai pasangan pun kita kena respect persahabatan pasangan kita juga kan. Tapi apa-apa pun kita kena respect each other lah tu maksudnya kan. Maksudnya kita respect tertinggal perkataan faham. Okay, betul. Alright, so macam so tak apa Kak Raida, kami faham apa yang Kak Raida cuba sampaikan. Kami faham. So macam dengan kata lain, apa-apa pun kita kena letakkan lah. Macam saya setuju dengan apa yang Najwa cakap tadi. Kadang-kadang curang tu sendiri datang daripada curhat tadi lah. Bila kita ceritakan luahan keperasaan apa semua. Sebab hati kita ni bolak-balik konsepnya kan. Hati kita berbolak-balik. Kita tak tahu asalnya niat kita betul untuk meluahkan perasaan agar kita ni ditenangkan hati dan sebagainya, dah dapatkan support kan. Tadi kan lelaki support dia macam ni, perempuan support dia macam ni kan. So bila daripada tu kita tahu hati kita macam dia ni lebih baik lah daripada pasangan aku gitu. Dah jadi lain. Dia dah jadi macam isu-isu yang berbangkit yang macam ni lah. Tu yang kadang-kadang ada yang terutamanya kaum wanita dan sebagainya. Kita pun dua-dua perempuan kan. Kita tahu macam mana emosinya kita kalau pasangan kita pasangan kita ada hubungan yang lain apa semua kan. So sebab jealousy tu penting tapi dia perlu dikawal. Dia perlu dikawal agar dia tidak mengganggu hubungan kita. Kalau sampai menggongkong pun dia agak susah juga sebenarnya kan. So benda-benda macam tu yang kita kena kata. Kalau macam tu memang kena cuba minta pasangan kita untuk jadi all in one. Sebenarnya kan, saya sangat setuju bila orang kata pasangan kita tu adalah sahabat kita. Itu pun antaranya lah. Sebab tu kadang-kadang, sebab apa pasangan ni dia bukan setakat pasangan sahaja. Bila pasangan you boleh jadi kawan you, boleh jadi kawan baik you, yang you tahu, yang you boleh cerita semua benda dengan dia dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu sangat penting. Dan macam saya sendiri pun sekarang tengah tiba-tiba bercerita kan. Macam saya sekarang pun I'm dating someone which my best friend sekarang pun. So saya rasa yang okay, dia rupanya best friend jadi partner ni pun seronok juga macam tu. Tapi untuk yang bukan dah berpasangan lah untuk saya. Kalau macam tu yang jadi all in one tu susah sikit tu, SNJR3. Sebab manusia tak sempurna lah. Betul. Betul, manusia tak sempurna dan instead of kita mencari kesempurnaan dekat orang kan, apa kata kita sama-sama jadi sempurna, untuk jadi sempurna, jadi yang terbaik untuk kita bagi kepada pasangan kita. Kadang-kadang kita duk kejar, kenapa awak tak boleh jadi macam ni, kenapa awak tak boleh jadi macam ni kan. Tapi end up kita pula mungkin ada lag kat mana-mana kan. So kita kena open untuk sentiasa untuk jadi yang terbaik, insya-Allah. Alright. So so kita dah masuk kepada asalnya topik kawan, dia jadi topik relationship pula kan. Tapi dia still daripada kelompok yang sama, which is kita besarkan skop kita dari segi pasangan dan juga kawan. Alright. So kita pergi kepada Google Form. So kita punya masa pun saya tak nak masa yang terlampau lama kan. Mungkin saya tahu seronok topik ni kan. Kan. So saya cuba untuk dapatkan yang terbaik punya komen. Sekejap saya cuba cari untuk tak ada masalah. Tapi sambil-sambil Nurin dengan Syarif tu, saya suka apa kalau kita baca komen kan. Okay, tengok Kak Raida kata sebab tu bila pasangan kita kawan kita, he or she knows baik buruk kita, terima as it if lah. Betul, setuju Kak Raida. Sebab tu bila pasangan kita tu kalau kita boleh jadikan dia kawan, boleh jadikan kita sahabat kita, so somehow benda tu orang kata macam SNJR3 kata boleh jadi sama jadi sahabat, kawan gaduh lain-lain, benda-benda macam tu. Tapi sebab we never know kan, kadang-kadang daripada berkawan tu boleh, maksudnya kalau ini bukan konteks yang
pasangan tu adalah kawan. Tapi bila kita berkawan dengan berkawan lain gender, dia boleh jadi menjurus ke mana-mana je lah. Tapi macam mana sekalipun kena pandai untuk tempatkan diri kita yang selayaknya. Tiba macam-macam tu. Alright, so saya ada tertarik tapi dia bahasa Inggeris lah kan. Dia cakap macam ni, I do have guy friends but most of them are much younger than me. It's easier to be friend with younger guys because there isn't any expectation might lead to problem later. Maksudnya dia prefer untuk berkawan dengan yang lebih lelaki yang muda-muda. Macam tu. Sebab sekarang ni also it might be difficult to be friend with older guys because they are likely to be married and their wife may not like them being close to other girls. Macam kita share tadi lah. So dia preference dia adalah untuk elak berkawan dengan yang lebih tua ataupun mungkin yang dah siap-siap berkahwin. Macam tu. Lepas tu older single guy may have certain expectation and might be disappointed you if you don't feel the same way. Macam lebih kurang apa yang kita bincangkan tadi lah. Yang mana yang Anon ni cakap ni dia namakan dia Zainab. Saya tak tahu. Zainab. Bukan nama yang sebenar kan. So Cik lah kot kan, tak kahwin lagi. Cik Zainab ni mengatakan dia prefer untuk untuk berkawan dengan yang muda-muda. Macam tu. So saya tertarik yang kawan dengan muda ni. Najwa macam mana? Najwa kan berkenalan dengan ramai orang kan, macam-macam orang kan. So macam mana pengalaman Najwa kawan dengan lain jantina tapi muda dengan kawan dengan lain jantina tapi tua? Kawan dengan Argentina, okey. Kalau ikutkan, betul lah juga apa yang Zainab tadi kata tu Cik Zainab tadi kata betul. Sebab kadang-kadang, macam kita tahulah, even kadang-kadang older guys pun mungkin dia dah berkahwin dan sebagainya. Even youngers pun boleh jadi dah berkahwin juga. Jadi macam saya nak ikut pada situasi tersebut. Macam saya sendiri pun saya tak kisah. Sebenarnya untuk saya sendiri saya okey je untuk berkawan dengan yang lebih muda ataupun yang lebih berusia. Ataupun saya suka letak diri saya bila mana waktu bekerja lah. Sebab bekerja dalam radio kan. So ada macam-macam umur, ada banyak lapisan umur dan ada lelaki dan wanita. Jadi di tempat kerja saya sendiri tu bila berkawan dengan yang lebih muda, cara sudut pandang dia agak sedikit berbeza. Tapi bila kita berkawan dengan lelaki yang sudah berusia daripada kita, cara pandangan mereka atau perspektif mereka tentang certain isu juga berbeza. Jadi macam bila kita borak, antara contohnya bila saya borak dengan mungkin kawan lain Argentina yang lebih muda, kita lebih borak berkenaan dengan benda-benda yang tengah trending sekarang. Maksudnya benda yang yang tengah in trend sekarang. Tapi bila kita berbual dengan lelaki yang lebih berusia, kawan yang lebih berusia, dia lebih kepada tentang hidup. Tentang hidup. Jadi sedikit berbeza lah dekat situ. Maksudnya macam saya sendiri bila saya kenal dengan certain ataupun bila saya berkenalan dengan seseorang, saya akan cerita dengan diorang ni semua. Saya akan bercerita, saya tanya pendapat macam ni macam mana, kalau macam ni effort dia macam ni dah cukup ke kita tanya dekat mereka. Dan even saya punya colleagues ni sendiri, yang lelaki ni, yang abang-abang ni, diorang sendiri pun ada jawapan-jawapan yang berbeza mengikut pengalaman masing-masing. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk berkawan dengan yang muda ataupun yang berusia. Sebab saya suka untuk melihat cara pandang setiap daripada mereka. Macam tu. Begitu. Dia dapat variety lah. Sebab kalau kawan yang muda dia macam ni pula. Tapi ada je kan kawan yang muda tu dia punya matang tu Mature, betul. sangat matang kan. Sebab kematangan individu tu dia kalau tanya saya kematangan individu bukan disebabkan umur. Kematangan individu adalah disebabkan cara dia berfikir. So boleh jadi umur baru 15 tapi kematangan dia macam orang umur 30 dah. Macam tu. Betul. Tapi macam saya sendiri mungkin sebab untuk kawan-kawan di office tu yang mana yang dah berusia ni dah berumah tangga. Jadi kita dapat pandangan daripada orang yang dah berumah tangga macam mana, dan untuk orang yang single bagaimana. Jadi berbezalah dekat situ konteks dia kan. Tapi saya tak nafikan betul sebab kematangan tu tak diukur melalui umur. Sebab macam kita sendiri pun ada orang ada daripada kita yang mungkin suka berkawan dengan orang yang lebih muda disebabkan cara dia berfikir yang 10 tahun, 15 tahun lebih berusia daripada umur. Macam tu orang kata. Faham. Tu kita
kita punya preference kita lah sebenarnya nak kawan dengan siapa kan. Soalannya ada ada soalan. Dia kata ada orang suka kawan dengan perempuan sebab banyak gosip. Lebih faham dia. Kalau ada orang suka kawan dengan lelaki sebab tak melayan emosi sangat. Dia orang banyak fun. So macam it's quite macam mana It's quite general actually untuk kita nak pukul benda tu. Tapi macam lelaki pun kalau honestly lah, sebab saya ada kawan lelaki pun kalau nak tahu dia orang punya gosip lagi kemain. Dia orang punya gosip lagi dahsyat, lagi dia orang punya kepoci tu. Dia orang punya kepoci tu lagi dahsyat daripada perempuan kadang-kadang kan. So it depends sebenarnya. Tapi kalau mungkin experience dia ni adalah mungkin kalau kawan-kawan daripada circle dia adalah suka banyak gosip. So yang kalau kawan-kawan perempuan, kawan-kawan lelaki dia tak layan emosi. Mungkin orang ni bertanya mungkin dia punya preference adalah kawan dia ramai lelaki. So mungkin. So bila kawan dengan ramai lelaki ni dia pula jenis yang tak suka layan emosi. So mungkin dia suka berkawan dengan orang kata. Kurang drama dekat situ sebab bila kita berkawan dengan lelaki kadang-kadang kurang sikit dramanya. Biasalah wanita emosi drama tak lari, itu wanita. Jadi macam saya sendiri pun saya tak nafikan kadang-kadang bila kita berkawan dengan circle wanita, bila kita berkawan dengan circle yang semua lelaki pun berbeza. Sebab bila kita berkawan dengan circle lelaki, kadang-kadang lelaki ini bila kita ada kawan baik lelaki, diorang sedikit protektif sebenarnya kepada kita. Maksudnya sometimes diorang akan lebih menjagalah. Maksudnya bila dia tahu kita disakiti oleh seseorang contohnya, diorang akan sentiasa ada untuk kita. Itu perbezaannya. Dan bila dengan lelaki ni less drama tu betul, saya tak nafikan. Maksudnya sebab macam kita kata tadi, even Abang Bab pun ada kata tadi dalam komen yang lelaki ni dia tak menggunakan emosi sangat. Dia lebih kepada rasional, betul tak? Jadi bila kita kalau contoh kita ada isu dengan kawan baik kita which is lelaki pun dia takkan berlarutan sangat. Untuk saya sendiri dia takkan berlarutan. Macam mana kalau kita bergaduh dengan kawan baik perempuan kita ataupun wanita, dia mungkin akan berlanjutan beberapa bulan dan sebagainya. Jadi isu tu akan orang kata masih berbekas lah macam tu. Itu perempuan lah. Tapi untuk lelaki less drama tu memang sangat betul dan juga protektif. Itu antara kenapa reason yang saya suka untuk berkawan dengan lelaki. Tapi dalam masa yang sama macam Nurin kata, masih jaga batas, itu perlu macam tu. Saya ada komit sebab tu bila pasangan kita kawan kita, dia boleh tahu buruk kita. Baik buruk kita. Betul. Pasangan tu adalah kawan kita. Sebab ada orang dia anggap pasangan tu pasangan je. Ada orang anggap kawan tu kawan je. So apa salahnya kalau kita anggap kita punya pasangan tu adalah kawan juga. Sebab memang ada saya punya experience kalau saya jumpa klien pun ada yang macam beza sangat, membezakan antara pasangan dengan kawan. Why not you jadikan you punya pasangan tu kawan you juga. So macam dependensi kepada kawan tu tak adalah tinggi ataupun dependensi kepada pasangan tu pun tak adalah tinggi macam tu. So mungkin ini adalah soalan terakhir daripada saya sebelum kita pergi last question untuk yang Google Form kan. Untuk Najwa sendiri kan, kalau macam mana Najwa kekalkan professionalism dekat tempat kerja kan, sebab Najwa kata Najwa ada pasangan kan, Najwa dah ada pasangan. So macam mana Najwa kekalkan professionalism supaya tak ada timbul jealous ni dengan pasangan kan, dan professionalism in terms of kita nak jaga boundaries tu, kawan sebagai kawan. Mungkin kita tak ada pasangan pun professionalism tu kena ada juga sebenarnya agar dia tak ada melanggar boundaries yang tak sepatutnya kan. Betul. So Najwa punya feedback. Okey, macam mana untuk orang kata kekalkan professionalism tu, dia lebih kepada jaga batas lah sebenarnya, saya boleh katakan. Maksudnya kita tahu kita bekerja bukan macam mana kita nak kata, maksudnya di tempat kerja apa yang paling penting sekali adalah kita tahu untuk jaga batas tu pertama. Macam saya kata tadi, maksudnya bila sekadar kerja, maksudnya contoh
bila kawan tu ajak keluar dan sebagainya, saya cuba elakkan untuk berdua. Kita cuba untuk menghormati dan di samping kita menjaga perasaan pasangan saya. Maksudnya ke mana sahaja kita kena bagi tahu atau kenakan kawan-kawan. Itu memang betul. Itu memang antara benda yang sangat penting untuk kita buat. Maksudnya kita kenalkan. Tapi kadang-kadang kita kena tahu juga pasangan kita macam mana. Macam ada certain pasangan bila kita dah kenalkan dengan kawan sekian, mungkin dia akan jadi overthink dan sebagainya. Pun ada juga. Sebab tu kalau kita tahu ada beberapa situasi yang mana ada pasangan tu sendiri dia decide untuk tak bagi tahu langsung dekat dia punya partner. Sebabkan dia tahu mungkin benda tu boleh lagi orang kata merosakkan lagi hubungan tersebut. Ada. Tapi macam saya sendiri, alhamdulillah saya punya pasangan sangat memahami. Saya memang sentiasa memberikan pemahaman kepada dia. Saya bagi tahu kerja saya macam ni. Jadi macam biasa kerja dalam macam industri macam kami ni, mungkin kerja lewat malam sampai pagi dan sebagainya. You akan bergaul dengan lelaki dan perempuan sampai tengah pagi dan sebagainya. Jadi saya akan memberi pemahaman kepada beliau lah terlebih dahulu. Dan begitu juga bila saya dengan kawan-kawan, saya cuba untuk mengelakkan daripada berbual berkenaan benda-benda yang boleh menjurus kepada perasaan. Maksudnya setuju. Zara kata setuju dengan Nurin juga. Dengan Nurin. Sebab macam saya sendiri, saya cuba elak untuk kita berbual berkenaan dengan perasaan lah. Contohnya bila kita tahu mungkin kawan kat tempat kerja tu ada perasaan dekat kita cuba elak untuk lagi orang kata main dengan perasaan tersebut. Maksudnya kita tak nak benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi untuk mengekalkan professionalism tu, kita jaga batas kita sendiri. Kita tahu limit waktu kita macam mana. Maksudnya untuk sekadar kerja je. Kalau dia chat kita, contoh dia call kita dan sebagainya, hanya sekadar kerja. Maksudnya tak ada yang nak borak tentang nak meluah perasaan lah dan sebagainya, untuk teman dia dan sebagainya. Tak ada sampai tahap macam tu. Jadi saya cuba elakkan benda-benda sebegitu supaya tak ada timbul perkara-perkara yang tak diingini lah. Itu bagi saya lah, untuk saya sendiri. Tapi kalau macam Nurin macam mana? Kalau macam saya punya mungkin the job scope Najwa mungkin dari segi bidang hiburan kan. Kalau macam bidang profesional, tapi which is saya memang berjumpa lain jantina untuk meluahkan perasaan. Kan? Ini sebab dia lain daripada yang lain. Dia lain. Kalau macam Nurin tu macam mana tu? Kalau awak? Sebab macam saya memang ada jumpa klien-klien lelaki yang memang datang pun kaunseling, memang luahkan perasaan lah kan. So untuk jaga professionalism tu memang sangat penting kalau sebagai seorang kaunselor. Tapi ni bukan, alhamdulillah setakat ni saya tak pernah lagi diganggu oleh saya punya klien, sebab kita memang jaga batas. Which is memang hubungan itu sekadar hubungan kaunseling dan juga kaunselor saja kan, macam tu. Tapi saya punya kawan memang ada pengalaman yang mana dia buat sesi kaunseling kan, dan pendek cerita klien tu dia ada attachment yang tinggi. Dia tak nak dan dia sama jantina tau. Okay. Sama jantina. So dia dah kes lain lah, kes yang ke arah yang itulah kan. So dia sama jantina dan dia tersuka. Dia tersayang dengan kaunselor tu. Begitu. So bila dia tersayang, so macam sampaikan dia tak nak, dia hari-hari jumpa, bagi makanan, bagi bunga kan. Macam tu. So bila dalam ni sekadar perkongsian lah. So bila dalam counselling, bila ada attachment yang macam ni, dia takkan jadi hubungan profesional dah. So tanggungjawab kaunselor tu perlu bagi kepada sekiranya klien tersebut masih lagi memerlukan sesi counselling, so dia perlu bagi kepada orang kaunselor yang lain lah. Kita hantar sebab syarat dalam sesi ataupun syarat bila kita bagi kaunseling adalah kita tak digalakkan. Saya tak kata boleh, tak adalah kata boleh, tak adalah kata tak boleh, tapi tidak digalakkan untuk kita bagi kaunseling kepada orang yang kita dah kenal ataupun orang yang kita ada signifikan. Macam contoh saya nak bagi kaunseling kepada mak saya ada bias saya sendiri. Faham tak? Dia macam kita ada bias kita sendiri kan. So mungkin ada benda-benda macam tu lah yang kita kena jaga. So dia kena extra work sikit kalau in term of professionalism. Saya harap saya tak jumpa lah kes-kes, bukanlah saya harap tak jumpa, saya harap
saya tak masalah, cuma saya harap klien-klien saya akan datang okey je lah, macam tu. So tapi kalau untuk kita nak kekalkan professionalism tu, untuk in term of perspektif counsel memang sangat penting. Sebab kalau macam nak jual Dua kan. sebab memang dia datang memang untuk ceritakan perasaan kan, cerita luahkan perasaan. Itu yang berbezanya kita lah kan. Itu yang seronok lah, sebab saya sendiri pun selalu terfikir macam mana kalau kita pergi sesi counselling kan, sebab kita berdua contohnya. Kalau mungkin you punya klien tu mungkin tak berpasangan, tak ada masalah kan Nurin kan. Tapi bila dia dah berpasangan tu lah menjadi isu kan Nurin. Maksudnya kena pandai. Sebab memang sebab pasangan saya bukan pada pelajar je. Pasangan saya memang ada suami orang, ada isteri orang. Betul. So memang dia variety. Dia sangat-sangat variety. Ada yang memang bujang, ada yang tunang orang, ada itu, ada memang banyak. Kan ada yang datang tu memang masalah relationship pun ada. Memang masalah dia tengah bayangkan kalau kita tapi itulah dia ada cara dia lah. Ada cara dia macam mana kita nak keep it professional, macam mana cara dia tu memang kita buat bagi terapi tu terapi memang betul-betul, bukan sebab memang basic dalam counselling kita kena bagi emotional support, betul. So tapi emotional support tu bukanlah emotional support yang bagi dia untuk berkawan dengan kita. Dan tahukah anda kan, untuk viewers dan juga Najwa kan, sekiranya contoh saya dengan klien saya kan. Saya dengan klien saya, kerana saya lelaki, so klien saya suka saya dan saya suka klien saya. Contoh. Saya suka in term of macam untuk yang mutual feelings lah. Okay. Yang percintaan tu lah. Okay. So saya tahu saya salah. So tapi dia ada tempoh beberapa tahun sampai sehingga tarikh sesi tu tamat, baru boleh lanjut hubungan yang lain ke fasa yang lain. So dia ada tempoh lah. Saya tak silap, saya takut saya salah, tapi saya seingat saya dalam 6 tahun. Selepas 6 tahun lepas sesi counselling tu tamat, then barulah buat. Barulah 6 tahun sesi counselling tamat baru. Allahuakbar. Yes. Saya takut saya salah tau, tapi boleh, saya ingat saya memang 6 tahun, tapi boleh jadi tahun lain. Dia bukan bulan, dia tahun. Dia tahun barulah ke fasa-fasa. Faham. Kira macam itu diimplementkan kepada semua, maksudnya dalam industri yang begini, ataupun hanya kepada kepada Nurin punya company satu pun macam mana? Tiba-tiba tanya kita implement memang dalam lembaga kaunseling Malaysia. Macam tu. So memang dalam syllabus pun memang diajar memang macam tu lah. So ada cakap ni, alah maknanya Cik Nuri tak boleh bagi kaunseling kat saya lah. Dia bukan tak boleh tau. Macam untuk SNJR3 ni, dia bukan tak boleh, tapi dia perlu ada dia perlu tengok pada situasi. Contoh saya nak bagi sesi counselling pada Najwa sekali pun, tak ada masalah sebab kami bukan hari-hari kontak, kita bukan yang ada attachment yang faham yang macam tu. So tak ada masalah pun. So dia kalau nak bagi counselling pada kawan tu, tengok kawan tu kategori yang macam mana. Adakah dia terlampau ke macam tu. So kalau terlampau signifikan, tengok pula aspek adakah kita ni ada tak bias tu. So it's responsible counsel tu sendiri nak bergantung macam mana untuk kita ni boleh jadi bias ke tidak. Dia kena acknowledge lah macam tu. So itu daripada aspek counselling lah. Right. Sebab soalan-soalan ni memang kena sangat dengan counselling punya. Betul. So saya rasa kalau ada dapat soalan terakhir ke share terakhir daripada viewers, boleh juga. Ataupun kalau tak ada, kita pergi pada last untuk boleh. Untuk Google Form sebelum kita tamatkan kita punya live hari ni. So saya pergi cari sekejap Terima kasih SNJR3. Jangan lupa untuk terus dengarkan tiba-tiba promote radio dekat sini, risau. Terus dengarkan radio pun. Aduh. Tapi saya suka dengan tajuk ni sebenarnya, lelaki dan perempuan boleh ke berkawan. Seronok sebenarnya benda tu. Sebab ramai sebenarnya kalau kita tengok dekat Twitter ataupun X kan, ramai orang pun bertanyakan soalan yang sama berkenaan dengan isu ni. Sebab mungkin ramai di luar sana pun mengalami situasi yang sama. So saya rasa last quote, sebab saya pendapat saya tak ada masalah untuk Diamond. Nama dia Diamond.
Okay, bagi Dahsyat pendapat saya sebenarnya. tak ada masalah, cuma kita kena pandai kontrol lah perasaan kita. Tak semestinya kita sayang tu kita cintakan dia. Untuk itu Betul. hanya sekadar sayang sebagai seorang kawan. Gitu. So maksudnya sayang dan cinta pun berbeza. Kan? Mungkin Betul. last feedback Betul. Betul. daripada Najwa, sayang kepada kawan macam mana, sayang kepada pasangan macam mana? Sayang kepada kawan macam mana, sayang kepada pasangan macam mana. Okey. Sayang kepada pasangan tu kita memang tahulah macam mana sayang kepada pasangan tu kan. Obviously cinta dan sebagainya. Tapi bila sayang dengan kawan ataupun sayang kepada sahabat kita, lebih kepada kita menyayangi untuk kita orang kata melindungi dia. Maksudnya macam saya sendiri, saya sayang dekat sahabat saya ni dengan cara saya kena make sure yang bila orang cerita buruk pasal dia dan sebagainya, saya akan ada di situ. Saya akan cuba untuk protect dia supaya orang kata orang tak sebarkan aib dia dan sebagainya. Sebab macam kita tahu kan, macam saya sendiri saya ada di pengalaman tersebut di mana orang suka body shame, orang suka cerita aib saya dan sebagainya. Jadi apa yang kawan baik saya ni selalu buat dekat saya, dia akan sentiasa berada di depan untuk protect saya, untuk make sure yang orang lain takkan cerita buruk pasal saya dan sebagainya. Dan begitu juga dengan saya. Dan begitu juga apa yang saya buat dekat dia. So bila sayangnya kita dekat sahabat ni, bila mana dia susah dan sebagainya, kita akan ada dekat situ. We will always be there for our best friends lah. Okay. Cuma tak lebih daripada sahabat, sebagai seorang sahabat je. Tapi bila dengan pasangan ni, obviously more than that. You akan buat segala-galanya untuk pasangan you. Betul tak? Semua benda you akan buat. Contohlah, kalau boleh bagi situasi, yang ni pun saya nak tanya daripada Nurin jugalah, kalau saya bagi situasi ni kan. Sebab saya selalu terfikir pasal benda ni. Contohlah, okay, dalam keadaan tu memang you boleh selamatkan 2 orang je. Okay, kita boleh selamatkan pasangan kita ataupun kawan baik kita. Kalau Nurin akan selamatkan siapa? Oh my god. Daripada my penonton goodness. juga, daripada penonton penonton akan selamatkan siapa? Kita tak, sebelum saya jawab, saya rasa saya nak tanya, nak tanya penonton dulu kan. Pandangan penonton, pasangan ataupun kawan untuk kita You akan selamatkan. selamatkan yang mana satu? Dalam situasi. Jadi saya pun sentiasa question benda tu dalam diri saya. Sebab saya pun kadang-kadang ada certain times yang saya akan lebihkan kawan, ada certain times saya akan lebihkan pasangan. Jadi kalau macam penonton sendiri, penonton macam mana? Kita nak tanya pasangan. Kenapa pasangan SNJRT ke? Kita panjangkan sikit perbualan ni. Gitu. Agak-agak kenapa pasangan? Kenapa bukan kawan? Pasangan. Tak sayang ke kawan? Tiba kan? Saya bukan kawan. Macam mana? Kalau macam Nurin macam mana? Kalau macam saya, sebab tadi kan soalan ni general kan. Contohlah, situasinya adalah menyelamatkan orang yang pandai berenang. Contoh, menyelamatkan kawan dan pasangan yang lemas kan. Okay. Sebab pasangan cuma ada satu, kawan ada 100. Okay, gitu jawapan dia. Alright. So macam contohlah, kalau situasi dia adalah situasi, dia it depends on situasi lah contoh kan. Sebab kita tak akan dapat boleh selamatkan dua-dua dalam tempoh yang sama kan. Tapi kalau kita pergi kepada, ni secara realistik ni bukan secara emosi, ni secara realistik. Kalau daripada secara realistiknya, kalau kita pergi kepada urgency tu sendiri. Urgent tu apa? Urgency tu apa? Kan macam urgency dan apa kita punya capability ketika itu apa? Contohlah, situasi yang pasangan kita ni dia ada kematian mak ayah dia contoh dia ada kematian mak ayah dia. Yang kawan ni pula adalah time tu dia punya motor rosak contohnya. Motor dia rosak. So mana satu yang kita akan pergi? Kan? Mana satu yang akan pergi? Kalau untuk situasi itu saya akan pergi pada pasangan saya yang kematian mak ayah dia. Alright. Yang pertama sebab kenapa tak pergi kat kawan? Kawan tu kita boleh tolong juga tapi kita tak pergi kat dia. Kita tolong in term of boleh tak kita tolong callkan pomen ke apa ke kan, tolong kat situ. So betul kita tolong kawan yang lain untuk ada dekat situ juga. Tu pun boleh kan. Kalau yang itu pula kita bila dengan pasangan kita tu kematian mak ayah contohnya. So mungkin kita pergi kat situ sebabnya emotional support tu penting. Kita tak tahu apa yang dia perlukan dekat sana. Sebab dia kita
sebab bila kita dalam situasi yang tengah down ataupun situasi yang kita panggil devastated, time tu kita sangat-sangat sedih. So memang kita perlukan orang yang signifikan. So keperluan ataupun urgency yang kita nampak dekat situ adalah dari segi aspek pasangan lah yang kita nampak. So sama juga kalau pasangan kawan kita yang hilang kematian mak ayah, tapi kita punya pasangan hanyalah dia punya tu adalah motor dia rosak. So kita akan pergi kepada kawan tu juga. Macam tu. So dengan kata lain, jawapan saya adalah bukan disebabkan title pasangan ataupun kawan. Dia adalah disebabkan apa di sebalik situasi tersebut. Macam tu. So kalau situasinya sama, contoh dua-dua lemas contohnya kan. Dua-dua lemas. Saya mungkin tak selamatkan dua-dua sebab saya tak reti berenang. Macam tu contohnya. So apa-apa pun kalau tanya pada saya, dua-dua adalah keutamaan saya sebab saya ada kawan yang memang saya jaga daripada zaman tingkatan 6 lagi, zaman sekolah menengah lagi. So dia ada susah senang saya, dia ada ketika saya terlampau sedih, dia ada situasi saya berbanding dengan pasangan yang mungkin saya baru kenal, yang mungkin saya dia punya emotional attachment dia berbeza lah kan dengan kata lain. So in term of nak selamatkan yang mana satu adalah situasi itu sendiri. So kalau kita pusingkan situasi, saya akan ikut urgensi pada situasi tu. Macam tu lah. Itu jawapan saya. Okey, sangat padat ya jawapan daripada Nurin, dan sebenarnya saya sendiri pun memang bersetujulah dengan apa yang Nurin katakan, sebab macam saya berbalik kepada isu sayang kepada sahabat dan juga sayang kepada pasangan. Bagi saya, sayang kepada sahabat dan pasangan tu sendiri berbeza. Maksudnya macam even macam Nurin kata tadi pun tak ada masalah sebab dia semua depends pada situasi tersebut. Dan bagi saya berbalik kepada sebenarnya soalan tu saya bagi sebab saya selalu dapat soalan macam tu tapi saya tak tahu dia jawab macam mana. Saya selalu terfikir macam yelah, pilih yang mana tengok SNJR 3 pun pilih pasangan sebab pasangan cuma satu dan kawan 100. Tapi saya setujulah dengan jawapan tu juga sebab jawapan dia tak ada betul, tak ada yang salah. Dan berbalik kepada sayang sahabat dan juga sayang kepada pasangan tu, untuk saya sayang kepada pasangan dan sahabat tu pun berbeza. Maksud sayang kepada sahabat ni macam saya katakan tadilah, dan sayang pada pasangan ni bila mana memang cinta hidup mati dan sebagainya itu adalah bersama dengan dia. Jadi orang kata nyawa ni memang untuk pasangan kita lah. Dan sahabat ni saya akan cuba untuk sentiasa ada dengan dia. Saya akan cuba untuk sentiasa make sure yang dia dalam keadaan bila dia memerlukan seseorang, saya akan ada di situ. Itu antara perbezaannya lah untuk sayang saya kepada sahabat dan juga kepada pasangan. Tapi terima kasih sekali lagi Nurin untuk jawapan pilih yang mana. So lepas ni kalau saya masuk office, kalau orang tanya saya dah tahu dah saya akan pilih yang mana. Macam tu saya akan cakap bergantung kepada keadaan bang. Kalau abang motor rosak, saya tak pandai betulkan motor, saya tak pandai. Jadi jangan call saya, call orang lain. Betul, so macam depend lah. Tapi kalau berkaitan dengan nyawa, kalau dua-dua tergugatkan nyawanya kan, kita tak boleh nak belah diri kita, betul tak? Untuk pergi kepada dua-dua pihak kan. So keutamaan tu mungkin akan keutamaan kepada pasangan. Lagi-lagi kalau kita dah jadi suami atau isteri. Macam tu, right? So kalau berbalik kepada situasi tadi, kalau macam contoh situasi yang saya bagi tadi, motor rosak dengan kematian mak ayah tadi, saya rasa bila kita cerita yang betul-betulnya, kawan ataupun pasangan, diorang akan jadi faham kita kalau kita stuck dalam situasi yang macam tu. Diorang tak akan salahkan kita. Macam tu. So InsyaAllah kalau saya pun first time sebenarnya. Kalau saya first time dapat soalan ni antara pasangan atau kawan, interesting lah soalan dia. Sebab tu macam mind blown. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk kita cerita lah kan. Cerita macam mana untuk kita cerita macam mana hari ni antara lelaki dan perempuan, siapa lebih ataupun boleh berkawan ke tak, macam tu. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Najwa dulu, sebab Najwa sudi untuk lapangkan masa walaupun kita ada masalah teknikal awal-awal tu kan. So ini kelemahan daripada pihak saya juga sebab saya pun tak reti sangat sebenarnya teknikal ni kan. Kita cuba je kan, lenjan je sebab kita dah janji dengan penonton untuk kita buat juga. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga untuk penonton yang ada daripada
awal sampai akhir kan, yang tak keluar-keluar, dan kalau ada yang keluar pun kami anggap anda ada kerja lain, dan tak ada masalah sebab kita punya video rakaman ni ada memang kita simpan dan boleh check pada kita punya YouTube nanti. YouTube Academy Impact TV. So kita akan pergi simpan rakaman ni ke sana lah. So kalau yang tak sempat untuk tengok sampai habis, boleh check dekat YouTube tu nanti untuk kita tengok semula lah apa kan. Dan untuk pengetahuan Najwa, Abang Bat ni adalah saya punya leader. Kan, alright. So itu antaranya lah. Terima kasih Abang Bat sebab support daripada awal sampai akhir. Alright. So Maaf kalau ada kurang dekat mana-mana, tapi thank you so much for inviting. Sebab saya terkejut sebenarnya sebab after so long saya dah lama gila tak buat sharing dan sebagainya bersama dengan penonton yang macam ni. Tadi pun ada kekangan dan sebagainya kan, ada masalah technical sikit tadi. Saya minta maaf juga. Thank you so much Nurin, thank you so much Kak Nurin sebenarnya saya panggil dia. Thank you so much Kak Nurin for inviting. InsyaAllah nanti ke depannya, we never know, mungkin boleh datang pula ke podcast kami. Macam tu kan. InsyaAllah. InsyaAllah. So itu yang akan datang. So mana dah tahu kan, sebab kita punya podcast ni akan berkala kan. Kita punya podcast yang untuk ni lah, Impact Counseling ni akan berkala. So mana tahu mungkin Najwa lebih okey kalau datang sini ke kan. Kehadiran Najwa lebih menyinari kami punya studio ke kan. Alright, so tapi tak apa. Yang ini pun dah sangat-sangat bersyukur sebab yang penting adalah konten tu sendiri. Saya dapat, kita semua dapat berkongsi. InsyaAllah. Saya rasa sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye. Sekejap, nak end up this live macam mana? Sekejap, sorry. Kat atas ni. Kod rasanya atas ni. Hi Firdaus, hi. Thank you so much Kak Raida. Thank you so much SNJR3, Sweet Ninja, thank you so much. Najwa radio mana? Saya radio Surah Malaysia, Surah FM. Jom nak end macam mana nak end? Itulah nak end. Sekejap. Adakah tekan? Boleh tak tolong siapa viewers tahu macam nak end? Saya minta maaf lah, saya tak ada nak end. Sekejap, saya rasa tekan ni kot. Ada simbol X kan? Ada yang tahu tak? Bismillah, tekan. Ada. Okay. Alright, so saya rasa itu sahaja. Nanti ada lagi podcast pada 17 Oktober ni, dan jangan lupa follow Najwa Azmi dekat IG, TikTok dan sebagainya. So banyak benda yang kita boleh dapat daripada Najwa. So kalau korang nak invite dia apa ke semua, boleh contact dengan Najwa sendirilah. So Najwa, itu sahaja, sekian. Okay, bye-bye semua. Bye-bye, thank you so much. Bye.